Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita akan belajar dalam bidang 1, unit 1.1 pengenalan sains sukan. Okey, baik, pada akhir unit ini murid dapat mentakrif sains sukan, menyeraikan bidang ilmu yang terdapat dalam sains sukan, menjelaskan kepentingan sains sukan, membincangkan isu berkaitan etika kesukanan sebagai atlet, pegawai dan penuntut sukan, berdasarkan perkembangan sukan semasa, menerangkan perbezaan antara semangat kesukanan dengan semangat mementingkan kemenangan. Baik, yang pertama kita tengok dulu berkaitan dengan takrif sains sukan. Apa maksud sains sukan? Okey, sains, kalau kita ingat balik definisi sains ni, kita memerhati dan membuat kajian. Okey, so dalam sukan kita memerhati apa yang tak kena dalam pelakon sukan, so kita buat kajian untuk meningkatkan prestasi. Tujuannya kita aplikasi sains dalam sukan ni bertujuan untuk meningkatkan prestasi atlet. So ada beberapa definisi lah di sini pada Chiah ni buat kajian. Chiah pada tahun 1995 mengatakan sains sukan ni prinsip aplikasi prinsip, idea serta pengetahuan sains ke atas aktiviti sukan. Kemudian definisi seterusnya yang ni kamu boleh baca. Okey, so kesimpulan dia, sains sukan satu bidang ilmu yang mengaplikasikan prinsip sains dalam sukan dengan matlamat untuk meningkatkan prestasi sukan. So, ada beberapa prinsip sains yang kita guna dalam sukan ni untuk meningkatkan prestasi sukan. Okey. So, apa prinsip sains yang terlibat? Okey, kita tengok dalam bidang ilmu sains sukan ni. So, prinsip sains yang terlibat, yang pertama anatomi. Okey, anatomi berkaitan dengan struktur tubuh. Kita berkaitan dengan struktur tulang, struktur otot, struktur saraf, okey, dan hubungan dengan organ adalah satu sama lain. Okey, ini bidang sains. Okey, prinsip sains, anatomi. Kemudian kita belajar tentang pemakanan sukan. Okey, kenapa sukan ni penting untuk penjagaan pemakanan sukan ni penting sebab apa? Untuk prestasi, untuk baik pulih otot, baik pulih tisu yang rosak. Kemudian biomekanik, aplikasi prinsip mekanika dalam kajian organisma hidup. Dan fisiologi, fungsi tubuh badan, kita dah belajar dah. Tulang, apa fungsi tulang pula? Kita belajar otot, apa fungsi otot. Seterusnya, kecederaan sukan. Okay, apa yang, bila kita terlibat dalam sukan ni, risiko untuk cedera tu tinggi. Okay. Kemudian seterusnya, kecergasan fizikal. Okay. Kita berupaya berfungsi secara berkesan, main-main betul-betul, kita bersungguh. Kemudian kita ada lagi lebihan tenaga untuk tujuan kecemasan. Kemudian kawalan motor ni bukan motosikal, motor ni pergerakan kita, pergerakan manusia. Okey. Seterusnya kaedah dan latihan fizikal. Kaedah latihan ni dia berdasarkan apa sistem tenaga. Okey, apa yang kita nak latih. Kemudian dia mesti berulang-ulang, dia mesti berterusan. Itu kaedah dan latihan fizikal. Sebab apa dia kena berterusan? Sebab untuk tingkatkan prestasi. Okey, seterusnya psikologi sukan. Kita nak tengok bila terlibat dalam sukan ni, apa yang berlaku pada fizikal dia. Apa yang dia buat. Apa pemikiran, apa nilai-nilai yang terbentuk apabila dia terlibat dalam sukan. Okey, apa pemikiran dia, itu kognitif. Okey, itu psikologi sukan. Seterusnya sosiologi sukan. Okey, bila terlibat dalam sukan, apa perubahan yang berlaku pada sosial dia? Dia daripada yang pendiam kepada yang suka bercakap. Okey, itu sosiologi sukan. Yang suka bangun lambat, kemudian bila terlibat sukan dia dah rajin dah bangun awal. Itu dalam bidang sosiologi sukan lah. Seterusnya pengurusan sukan. Okey, pengurusan sukan, cara kita nak mengurus, kita nak anjurkan kejohanan. Okey, macam mana kita nak urus, nak lantik AJK, apa tugas-tugas AJK, itu pengurusan sukan. Kemudian pengukuran sukan, bila terlibat dalam sukan ni dia kena ukur, kena nilai prestasi. Sama lah dalam kita belajar pun ada penilaian prestasi, ada ujian bulanan. Dalam sukan pun sama, dia mesti ada. Okey, itu sub bidang ilmu sains sukan. Okey, yang bidang sains yang kita guna dalam sukan lah. Okey. So, apa kepentingan sains sukan? Kenapa penting sains sukan ni? Yang pertama tadi kita dah tengok definisi sains sukan ni. Sains guna dalam sukan tujuannya untuk meningkatkan prestasi sukan. Okey, tujuannya untuk tingkatkan prestasi. Macam mana nak tingkatkan prestasi? Dengan kajian-kajian sains sukan. Kemudian bila ada kajian, kita tengok kelemahan, kita
atasi kelemahan tu. Gunakan kepakaran lah, untuk pembangunan prestasi atlet jangka pendek dan jangka panjang. Seterusnya, kesihatan. Bila kita belajar sains sukan, kita tahu cara nak mencegah kecederaan. Kita makan, cara kita nak lakukan warm up, cara kita nak exercise. Itu dari segi kesihatan, kepentingan sains sukan. Seterusnya, yang ketiga, pencegahan kecederaan. Bila kita jaga kesihatan ni, sekaligus kita dapat mencegah daripada berlaku kecederaan. Contoh sini dia bagi aktiviti mendaki gunung. Pendaki menggunakan tongkat sebagai keperluan untuk mengawal keseimbangan. Ini salah satu contoh lah. Seterusnya, industri sukan. Bila ada kajian sains sukan, bila kajian, bila kita buat alatan macam ni, dia dapat tingkatkan prestasi. Jadi, yang itu pengkaji sains sukan ni dia akan serahkan kepada industri sukan untuk mencipta alatan. Contoh sini, pakaian renang. Kalau dulu pakaian renang biasa, sekarang yang ciri fabrik seperti sisik ikan. Tujuannya untuk mengurangkan rintangan air. Atlet renang ni dapat berenang dengan lebih laju sebab dia kurang rintangan air. Itu industri sukan lah. Sekali yang ni pun dapat tambah pendapatan kepada negara. Kemudian kerjaya. Bila terlibat dalam sukan ni, kerjaya sebagai contoh, bekas atlet biasanya dia yang banyak lah yang jadi jurulatih. Jadi jurulatih sukan, jurulatih di sekolah-sekolah sukan, jadi pegawai sukan, pakar pemakanan, fisioterapi, macam-macam lah. Banyak peluang kerjaya dalam bidang sukan ni, dalam bidang sains sukan. Kemudian ekonomi. Sains sukan dapat meningkatkan ekonomi sesebuah negara dengan adanya penganjuran sukan, pelancongan sukan, kajian saintifik. Bila kita cipta alatan, buat kajian, hasil alatan sukan, itu dapat menjana ekonomi kepada negara. Kemudian contoh lain prasarana lah. Baik, itu kepentingan sains sukan. Semua kepentingan sains sukan. Kenapa sains sukan ni penting? Tapi di Malaysia ni masih lagi baru lah. Masih baru. Kalau di negara-negara Eropah, banyak sukan yang dah aplikasi sains sukan ni dalam sukan. Dari segi perubatan, dari segi kaedah latihan, semua dah meluas lah di negara-negara Eropah. Di Malaysia ni masih kurang. Sebab kurang lagi pendedahan tentang sains sukan. Tapi semenjak beberapa tahun kebelakangan ni, ada banyak dah kursus sains sukan. Banyak dah sekolah yang anjurkan, yang buka kelas sains sukan. Sebab nak bagi kesedaran kepentingan sains ni dalam bidang sukan. Sebab semua sekolah ada sukan. Baik, itu berkaitan dengan kepentingan sains sukan. Kita tengok seterusnya, etika kesukanan sebagai atlet, pegawai dan penonton. Etika kesukanan ni prinsip moral, nilai akhlak dan tingkah laku yang menjadi panduan hidup pada individu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam sukan. Kita kelabut sebagai manusia pun ada etika kita sebagai manusia. Dalam sukan pun ada etika dalam sukan. Baik, bagi seorang atlet, dia kena bijak kawal emosi lah. Tak boleh bila masuk gelanggang, kena provoke dengan penonton sikit, dah marah. Dah cepat marah, tak boleh. Ataupun penonton provoke, pihak lawan provoke, dia mudah marah. Dia kena bijak kawal emosi. Kalau dia cepat marah, dia tak boleh kawal emosi, apa jadi? Permainan dia akan terganggu. Baik, komitmen yang tinggi kepada pasukan yang diwakili, dia kena bagi komitmen yang 100% lah kepada pasukan. Dia tak boleh nak main sambil lewat. Contoh, dia dah dapat kontrak dengan pasukan lain, walaupun masih ada baki kontrak dengan pasukan yang lama, dia latihan tak mau turun. Itu maksudnya tak ada komitmen lah, tak bagi komitmen dah. Kalau yang ada etika kesukanan ni, dia akan bersungguh sehingga habis kontrak lah, hingga habis dengan pasukan yang lama tu. Itu komitmen. Bertanding dengan penuh semangat kesukanan. Macam mana semangat kesukanan ni? Dia ikut peraturan, dia jaga etika, dia tak melakukan kekasaran yang melampau kepada pihak lawan. Buat permainan ikut undang-undang. Ada sukan yang menggalakkan, yang membolehkan kekasaran. Contoh
sukan jenis tinju, jenis silat, olahraga ni boleh buat kekasaran tapi ikut undang-undang. Ada bahagian-bahagian yang tak boleh nak tumbuk, tak boleh nak tendang. So kena ikut, kena ikut peraturan. Itu maksudnya penuh semangat kesukanan. Kalau tak ada semangat kesukanan, tak boleh nak tendang bahagian kepala, tapi tendang bahagian kepala, dia tumbuk, tak boleh macam tu. Okey. Punya rekod yang baik, amalkan permainan bersih, tahap disiplin yang tinggi. Ini semua etika bagi seorang atlet. Okey, etika bagi seorang atlet. Kita tengok etika bagi penonton. Okey, kalau kita sebagai penonton, kita kena bijak juga kawal emosi. Kalau pasukan kita dah ketinggalan, kita tak boleh nak maki hamun pihak lawan. Okey, itu kena bijak kawal emosi lah. Okey, memberi sokongan pada pasukan. Kalau pasukan kalah pun kena sokong. Okey. Jangan pasukan kalah, kita pibu pula pasukan kita. Itu maksudnya tak ada etika kesukanan. Dia penyokong lalang kita panggil kan. Kalah tak sokong. Okey. Sokong bila menang je. Kemudian tak buat provokasi melampau, tak provok yang melampau dan tidak bersikap perkauman. Biasanya kalau contoh di Liga EPL bola sepak di England, kebanyakan negro lah kena. Okey, perkauman. Menghargai persembahan mutu permainan yang berkualiti tinggi, menunjukkan sikap saling menghormati antara satu sama lain, akhlak mulia dan berdisiplin tinggi. Ini etika bagi penonton. Dan etika bagi pegawai sukan. Okay, kalau kita sebagai pegawai, pengadil ataupun penganjur, okey. Sifat kepribadian yang baik dan mengamalkan sikap profesional yang tinggi. Kita tak boleh nak berat sebelah. Mesti jujur, tanggungjawab. Okey, kena hormat antara satu sama lain. Kalau contoh ada pasukan pilihan, kita tak bias kepada pasukan pilihan tu. Itu etika sebagai pegawai sukan. Kalau contoh kita sebagai penganjur, ada pasukan pilihan, kita kenal pula, kita bagi dia kelebihan kepada pasukan dia. Itu tak boleh. Itu tak ada etika sebagai pegawai sukan. Okey. Baik, sikit lagi kita tengok semangat kesukanan dan semangat mementingkan kemenangan. Okey, kalau semangat kesukanan ni, kita main, kita ikut undang-undang. Nilai persahabatan yang tinggi semasa bermain. Kita bermain musuh dalam padang, tapi dalam masa sama kita berkawan. Okey, kita berkawan dengan pihak lawan. Contoh kita berkasar, mungkin buat kekasaran yang tak sengaja, kita minta maaf. Itu semangat kesukanan lah. Okey, semangat kesukanan. Kerjasama, hormat pengadil, tak keluarkan kata-kata berbau lucah ataupun perkauman. Okey. Kalau semangat mementingkan kemenangan, dia main tu memang kira nak menang lah. Main semata-mata nak menang, tak ikut undang-undang lah. Tak, dia melanggar peraturan permainan. Kadang-kadang dia suka mengeluarkan kata-kata kesat. Okey, ini tak ada semangat kesukanan. Dia pentingkan kemenangan. Sanggup buat apa saja untuk menang. Itu beza antara semangat kesukanan dan semangat mementingkan kemenangan. Okey, yang lain kamu boleh baca lah. Okey, saya harap kamu faham berkaitan dengan definisi sains sukan, apa maksud sains sukan. Kita aplikasi ilmu sains dalam bidang sukan. Tujuan dia untuk meningkatkan prestasi sukan. Okey, kita guna ilmu sains ni untuk meningkatkan prestasi. Kemudian bidang-bidang ilmu sains sukan, apa yang kita akan belajar di tingkatan 4 dan 5. Okey, ada bidang-bidang ilmu sains sukan lah kita akan belajar nanti. Kemudian etika kepentingan sains sukan. Kenapa sains sukan ni penting? Okey, ada 6 kepentingan. Okey. Kemudian etika kesukanan sebagai atlet, pegawai dan penonton. Apa etika kita sebagai atlet jika kita seorang atlet? Apa etika kita sebagai penonton? Contoh kita jadi tuan rumah, apa etika kita sebagai penonton? Kalau kita jadi pegawai, jadi pengadil, jadi penjaga masa, apa etika kita sebagai pegawai sukan? Semua ada etika. Okey, seterusnya semangat kesukanan dan semangat mementingkan kemenangan. Okey, so setakat ni saja. Saya harap kamu semua boleh faham. Okey, baik. Baik, saya nak kamu buat nota, ringkasnya lah nota berkaitan dengan definisi, kemudian bidang ilmu sains sukan,
kepentingan sains sukan, kemudian etika kesukanan sebagai atlet, penonton dan pegawai sukan, dan semangat sukanan dan semangat mementingkan kemenangan. Buat dalam bentuk mind map ke, mudahlah untuk kamu ingat. Baik, kemudian cuba jawab soalan ni, soalan muka surat 16. Okey, uji minda soalan objektif, struktur dan soalan esei. Okey, nanti kita akan bincang. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.